Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat pagi ni? Alhamdulillah. Macam gelap. Okey, baik. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu sekali lagi untuk kita menyambung ya perbincangan kitab wudu, iaitu kitab Fathul Bari kita pada jilid yang ketiga. Jadi minggu lepas kita bincang tentang apa? Ingat lagi perbincangannya? Apa dia, Kak Song? Wudu? Pendapat wudu. Sorry, tak dengar. Perbezaan pendapat tentang wudu. Perbezaan pendapat tentang wudu. Perbezaan pendapat tu betul. Bila bermulanya kewajipan berwuduk. Okey, pada minggu lepas kita bincangkan tentang kewajipan, bila bermulanya kewajipan berwuduk. Ada pelbagai macam pendapatlah di sana. Baik, seterusnya pada pagi ini ya kita akan masuk kepada perkataan yang marah-marah tu. Saya dah masuk sikit kan pada minggu lepas. Ada kemungkinan masuk situ kan? Betul tak? Muka surat 8 di perenggan yang ketiga ya. Okey, baik. Kita sekarang berada pada perbincangan perkataan wa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna fardhal wudu'i marratun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa kewajipan dalam berwuduk adalah satu kali. Okey, saya dah baca tentang hal itu. Terus saya masuk kepada muka surat yang ke-8 ya. Di perenggan yang kedua bermula dari perkataan dalam hadis di atas, iaitu perkataan tadi itu yang mana marrah tadi ya. Dalam hadis di atas, tujuan penyebutan kata marrah, dia sebut berapa kali tadi? 2 kali kan? Okey, disebut 2 kali. Kenapa disebut 2 kali? Adalah untuk memerincikan perbuatan itu. Untuk memberikan perincian kepada perbuatan wuduk itu tadi. Maksudnya begini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau jelaskan. Maksudnya ialah, artinya wajah 1 kali, tangan 1 kali dan seterusnya. Okey, itu pun saya dah bincangkan pada minggu lepas. Terus kita masuk kepada perenggan yang berikutnya di sini. Dikatakan bahawa ada kemungkinan penulis iaitu Imam Al-Bukhari mengisyaratkan penjelasan tersebut kepada hadis setelahnya yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yakni bahawa Nabi SAW berwuduk 1 kali. Ini merupakan penjelasan makna ayat yang masih global terkait dengan praktiknya. Kerana perintah dalam berwuduk ataupun dalam ayat wuduk itu harus diwujudkan melalui praktiknya. Jadi bila kita bincang tentang wuduk ni ya, muslimah, dia mesti ada praktiknya. Dia tak boleh kita kata cakap-cakap saja, sebab dia mesti ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu maksudnya. Jadi kerana perintah dalam ayat wuduk itu harus diwujudkan melalui praktiknya, tidak dapat ditentukan melalui jumlahnya. Dan dalam hal ini syariat menjelaskan bahawa 1 kali basuhan merupakan batas minimal kewajipan. Jadi kita pun pernah bincangkan wajibnya ialah sekali. Ya, bila kita wuduk ni wajibnya adalah sekali. Sedangkan selebihnya adalah mustahab. Jadi selebihnya tu maksudnya kalau kita ambil 2 kali masuk kepada yang ketiga kan, itu kita panggil sebagai mustahab lah, sunnahnya sahaja. Okey.
Baik, seterusnya hadis-hadis serupa akan disebutkan sesudah bab ini. Nanti kita akan bincangkanlah ya berkenaan dengan hadis-hadis yang lain yang menyentuh tentang perbincangan ini secara tuntas. Baik, adapun hadis Ubay ibn Ka'ab yang menyebutkan bahawa Nabi SAW meminta diambilkan air, lalu beliau berwuduk satu kali, kemudian beliau bersabda, "Hadza wudu'un la yaqbalullahu as-salata illa bih." Hadza wudu'un la yaqbalullahu as-salata illa bih. Beginilah cara berwuduk, Allah tidak akan menerima solat tanpa wuduk. Jadi ada satu riwayat ya, ada satu hadis yang mana Nabi SAW baginda minta diambilkan air, lalu dalam praktikal wuduk itu tadi Nabi ambil satu kali. Jadi Nabi kata apa? Inilah cara berwuduk. Jadi kalau nak berwuduk, caranya sedemikian, dan apa dia kata? Allah tidak menerima solat tanpa wuduk itu tadi. Dan memang hadis ini ya, diceritakan kepada kita ataupun dijelaskan kepada kita, hadis ini mengandungi penjelasan dengan perbuatan. Nabi dalam hadis itu tadi, Nabi bukan hanya cakap. Ya, tapi dalam hadis itu Nabi tunjukkan cara berwuduk. Jadi sebab itu dia kata dalam hadis itu dia mengandungi penjelasan, okay, satu, dengan perbuatan. Iaitu ada praktikalnya ketika dia sebutkan tentang hadis itu. Dan ucapan sekaligus. Akan tetapi, dia kritik ya tentang hadis ini, kualiti hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah itu dhaif. Sebenarnya masih ada jalur periwayatan yang lain, namun kesemuanya pun berderajat dhaif. Hadis dhaif ni macam mana? Lemah, betul. Kenapa jadi lemah? Sebab ada perawi? Ada perawi dia tak siqah, ada perawi ingatan tak kuat. Lagi? Sanad terputus. Lagi? Masya Allah, tabarakallah. Bagi keyword je. Ada lagi? Kak Ram nak cakap apa Kak Ram? Kena kuat sikit Kak Ram suaranya. Kak Ram cakap ke? Sedang bercakap ke? Sorry. Jauh sangat. Kak Ram boleh ni duduk depan kan? Bawa kerusi duduk depan kan? Tak dengarlah sayang. Saya nak juga dengar suara orang di belakang. Tapi sayangnya tak boleh dengar. Minta maaf ya Kak Ram, saya tak dengar. Okey, tadi ada macam-macam pendapat ulama di depan saya ya. Amin. Ada macam-macam pendapat ulama kat sini kan. Tadi apa kata sanad terputus, perawi tak siqah, perawi tak ingat. Ada siapa nak tambah lagi? Ada penyakit? Penyakit apa kakak? Kakak jangan main-main tiba-tiba perawi ada penyakit lah. Ada syadz. Oh, ada kita kata kekeliruan lah ya pada sanad dan matanya. So itu kita panggil sebagai hadis yang dhaif. Dia tanya saya, boleh? Dengar tak? Kak Dewi tanya, boleh Ustazah jawapan tu? Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Cuma kalau nak lebih mudah faham, kita kata hadis dhaif ini dia adalah hadis yang tidak menepati syarat hadis sahih dan hasan. Lebih senang. Ya, lebih mudah kan? Kan? Dia tidak menepati syarat hadis sahih dan hasan. Lebih mudahlah bila kita kata sedemikian. Sebab kalau kita kata syarat hadis yang sahih dan juga hasan, dia ada berapa? 5. Okey, apa Kak Dewi? Apa dia? Pertama, adil, okey.
Perawi dia dhabit, okey. Sanad bersambung lagi. Tidak ada syaz, tidak ada illah. Oh, Kak Dawi duduk sinilah mengajar. Masya-Allah tabarakallah. Dia ingat dia. Ingat dia tu. Okey, pertama sekali kita lihat ya, perawi hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih dan hasan. Sahih dan hasan, sahih dan hasan. Pertama syaratnya sanad bersambung. Okey, sanad bersambung. Ni kena tulis, kalau tak tulis dia tak nampak. Satu tadi sanadnya bersambung. Kedua lihat kepada keadaan perawi itu. Kan? Apa tadi Kak Dewi sebut? Dhabit ini dia tak semestinya daripada sudut hafalan, ya. Kadang-kadang dia daripada sudut penulisan. Jadi apa yang dia catat, okay, dia adalah sama sebagaimana yang guru sebutkan. Okey, baik. Bila kita kata hadis itu dhaif, dia tak ada semua ni. Ya, sanad dia tak bersambung. Kemudian perawi dia pula ada masalah, kan? Perawinya adil, perawinya tak adil. Perawinya hafalan pun tak kuat, ya. Kemudian daripada sudut ni, sudut sanad dan matan. Ini panjanglah cerita, saya tak nak cerita panjang-panjang lah. Nanti nak kena masuk kelas mustalah hadis. Yang penting ialah tidak ada kekeliruan, tidak ada kecacatan, ya, pada hadis tersebut. Okey. Jadi kalau kita kata ia hadis yang dhaif, hadis itu ada kekeliruan. Hadis itu ada kecacatannya. Yang mana telah dibincangkanlah, ya, di kalangan para ulama. Apa beza dengan hadis hasan? Kalau hadis hasan dia kurang daripada sudut sini. Hafalan dia. Bukan kita kata dia tak kuat hafalan je. Okeylah, boleh tahan juga. Tapi ada sikit-sikitlah masalahnya. Ada sikit-sikit masalah. Sikit-sikit je dia tak sampai teruk yang boleh kita masukkan dia kepada dhaif. So di sini je tempatnya. Tapi kita tak kata dia tu tak dhabit langsung, bukan begitu. Dhabit tetap dhabit, cuma ada sedikit sahaja, ya, daripada sudut hafalannya yang kadang-kadang dia mungkin keliru dan sebagainya. Jadi di situ kita kata hadis tersebut sebagai hasan. Jadi di sini bila dia kata tadi kan, riwayat yang kita baru baca sanadnya adalah dhaif. Maknanya tidak ada syarat-syarat hasan dan sahih dan hasan pada hadis itu. Yang mana dia kata ada juga jalur daripada periwayatan yang lain, tetapi jalur itu juga bertaraf dhaif. Okey, baik. Terus, ya, kita pergi kepada perkataan yang berikutnya. Tadi perkataan marratan. Satu kali. Kita masuk kepada perkataan yang berikutnya, wa tawadda'a aidan marrataini. Dan baginda juga pernah berwuduk dua kali.
Sampai Jahannam benda ni. Okey, dan baginda juga pernah berwuduk 2 kali. Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Ya, ada satu riwayat daripada Abu Dzar yang menunjukkan bahawa Nabi berwuduk 2 kali. Sedangkan dalam riwayat lain tertulis marratain, ada juga dalam riwayat lain yang tulis marratain tanpa diulang. Ya, tak sebut marrataini, tapi hanya letak marrataini sahaja. Baik, seterusnya, riwayat dengan sanad muallaq ini akan disebutkan secara mausul dalam bab tersendiri berikut dengan komentarnya. Jadi, untuk perbincangan kita pada pagi ini, riwayat yang menyebutkan marrataini itu tidak didatangkan. Sebab nanti kita akan bincang satu bab yang khusus. Ya, tak tahulah bab yang keberapa. Panjang lagi ya perbincangan dalam bab wuduk ni. Nanti kita akan jumpa satu hadis yang khusus yang bincang tentang Nabi wuduk 2 kali. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perkataan 3 kali. Wa thalathan. Dia kata, iaitu beliau juga berwuduk sebanyak 3 kali basuhan. Dalam riwayat Al-Asili, lafaz thalathan diulang sebanyak 2 kali. Mengikuti pola kalimat sebelumnya. Kalau kita lihat ya, muslimah pada kalimat yang sebelumnya, disebutkan dalam susunan ayat itu, marratan, disebut 2 kali. Kemudian marrataini, ada riwayat yang sebutkan 2 kali. Dan di sini, thalathan disebutkan sekali saja. Dan sebab itu dia kata, ada riwayat yang lain sebut perkataan thalathan itu 3 kali. 2 kali. 2 kali, okey? Salasan wa salasan. Ikut kepada ayat yang sebelumnya lah, dia ikut sedemikian. Okey, kita tak bincang panjang-panjang juga tentang 3 kali itu tadi. Cuma di sini dikatakan riwayat dengan sanad muallaq itu tadi. Yang mana dia cuma sebutkan sikit saja tadi kan. Ia juga akan disebutkan secara mausul, maknanya dia akan sebutkan secara lengkap, secara bersambungnya dalam sanad yang tersendiri. Seterusnya kita lihat di sini ada satu perkataan yang mana dia kata walam yazid ala thalathin, dan baginda Nabi, maksud beliau ni ialah Nabi ya, dan Nabi tidak pernah menambahkannya lebih dari 3 kali. Jadi Imam Al-Bukhari ketika dia buka kitab ini, bab ini, dia jelaskan kepada kita Nabi wuduk sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi 4 kali tak ada riwayat yang mengatakan sedemikian. Sebab tu dia kata Nabi tidak pernah menambah bilangan yang basuhan itu tadi sebanyak lebih daripada 3 kali itu tadi. Artinya tidak ada satu hadis pun dari hadis marfu'. Marfu' maksudnya apa? Sanadnya bersambung hingga Nabi SAW tentang tata cara wuduk Nabi yang menyatakan baginda membasuh lebih dari 3 kali. Jadi kita tidak jumpa mana-mana riwayat yang menunjukkan, tidak kira sama ada secara ucapan atau secara praktikalnya, Nabi berwuduk lebih daripada 3 kali. Ya? Dan di sini dikata, bahkan telah dinukil bahawa baginda SAW mencela orang yang menambahkannya lebih dari 3 kali. Jadi siapa yang ambil wuduk tu tadi, lebih daripada 3 kali basuhan, Nabi SAW ada cela dalam sebuah hadis yang lain. Apa kata Nabi? Di sini disebutkan secara tepatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dalam riwayat lainnya dari jalur Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya maksudnya apa? Datuk, okey. Dia kata bahawasanya Nabi SAW berwuduk 3 kali. Kemudian Nabi berkata, apa kata Nabi? Man zada ala hadha aw naqasa faqad asaa wa zalama. Siapa yang menambah lebih dari ini atau mengurangi, maka dia telah berbuat buruk dan aniaya. Sanad hadis ini jayyid, maknanya boleh diterima ya, tidak jadi masalah hadisnya. Sanadnya jayyid. Akan tetapi Muslim
diletakkan hadis ini di dalam riwayat Amr ibn Shu'aib yang ditentang. Maknanya ada kritikan pada riwayat itu. Kerana zahirnya hadis ini juga mencela orang yang berwuduk kurang dari 3 kali basuhan. Boleh faham? Macam mana? Secara zahirnya, dia kata tadi kan, hadis ini mencela orang yang berwuduk kurang dari 3 kali basuhan. Maknanya, tak boleh 1 kali. Betul kan? Tak boleh kurang daripada 3, mesti 3. Lebih tak boleh, kurang tak boleh. Okey. Lebih tak boleh, kurang tak boleh. Lebih kurangnya. Lebih kurang halal lah ustazah. Mak kita cakap, lebih kurang halal macam tu. Lebih kurang halal boleh pula je masukkan tagline tu ya. Tapi betul ke kita boleh lebih kurang ni sekarang ni? Kita nak bincang panjang ya, saya harap dapat didengar sebaik-baiknya perbincangan ini. Perbincangannya sampai ke akhir ke akhir hadisnya. Okey, 1, 2, 3, 4. 4 lebih. Saya tambah lagi 5. Pembaziran. Tadi Nabi kata apa? Baca balik hadisnya. Boleh bacakan untuk saya? Man zada ala hadha aw naqasa faqad asaa wa zalama. Siapa yang tambah, sebab tadi hadis asalnya Nabi buat 3 kali. Ya? Lepas Nabi tunjukkan Nabi berwuduk 3 kali itu kan? Nabi kata apa? Siapa yang tambah 3 kali itu atau kurang. Siapa yang tambah atau kurang, dia telah melakukan perkara yang buruk atau aniaya. Okey. Sekarang ni tadi kita bincang 1 kali tu wajib. Dah tu apa hal ni? Macam mana ni sekarang ni? Maknanya tak boleh 1 kali lah. Tak boleh 1 kali. Nabi pernah buat. Nabi pernah buat 1 kali. Macam mana sekarang ni? Kita nak gabung. Masya Allah, tabarakallah. Ini bukan kelas bukan kelas gabung-gabung hadis ya. Saya tak ajar. Itu tahap tinggi lagi ya. Itu kalau bawa pergi kuliah umum, lari macam-macam je. Kalau saya bawa kuliah al-jam'u kan, kita gabungkan hadis kan, kita nak harmonikan hadis. Okey, begini. Kita baca dulu apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata gini ya. Cuba lihat pada perenggan yang berikutnya. Jawapannya, dia kata, anggapan itu merupakan hal yang tercela. Sebab dalam hadis di atas dikatakan bahawa seseorang telah berbuat buruk lantaran melakukannya kurang dari 3 kali. Kalau kita faham secara zahir hadis tadi kan, siapa yang wuduk kurang 3 kali, Nabi kata dia telah melakukan perkara yang buruk dan zalim tadi kan, ataupun aniaya. Sama juga siapa yang dah lebih daripada 3 kali itu, perkara yang sama. Tadi Nabi guna perkataan asaa wa zalama. Untuk kedua-dua keadaan ini ya. Okey, kemudian di sini dijelaskan kepada kita apa tadi? Ada pendapat yang mengatakan bahawa saya belum habis baca tadi. Sebab dalam hadis di atas dikatakan bahawa seseorang telah berbuat buruk lantaran melakukannya kurang dari 3 kali. Dan dikatakan telah berbuat aniaya lantaran melakukannya lebih dari 3 kali.
Jadi di sini, kalau kita lihat dia berikan pengkhususan. Dia kata, kalau ikut kepada jawapan yang dia berikan di sini, siapa yang buat kurang dari 3 kali, maka dia buat perkara yang buruk. Siapa yang lebih daripada 3 kali, dia buat perkara yang aniaya. Maka dia berikan kepada dua di sini keadaannya. Yang buruk ini untuk orang yang kurang daripada 3 kali. Yang aniaya ialah untuk orang yang lebih daripada 3 kali. Dia berikan jawapan sini kan. Jangan pening dulu ya, sabar dulu. Kita baca dulu. Ada pendapat yang mengatakan bahawa dalam kalimat tersebut terdapat kata yang dibuang. Jadi ada perbincangan yang kata, pada kalimat Nabi tadi, yang Nabi kata, man zada ala hadha aw naqasa faqad asa'a wa zalama. Dia kata ada perkataan yang dibuang. Sehingga asumsi kalimatnya, maknanya sangkaan pada kalimat yang dibuang itu adalah barang siapa yang membasuh kurang dari 1 kali. Ya, hal ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nuaim bin Hammad dari jalur Muttalib bin Hantab secara marfu'. Yang mana kita lihat pada muka surat yang berikutnya, dia datangkan riwayat itu, apa kata dia? Al-wudu'u marratan wa marrataini wa thalathan. Fa inna qasa min wahidatin aw zada ala thalathin faqad akhta'a. Wuduk itu dilakukan sebanyak 1 kali, 2 kali dan 3 kali. Jika kurang dari 1 kali basuhan atau lebih dari 3 kali basuhan, maka dia telah melakukan kekeliruan. Dikatakan bahawa sanad hadis tersebut mursal. Jadi yang mengatakan faqad akhta'a tadi, hadis ini ya sanadnya mursal. Mursal sahih ke dhaif? Terputus. Jadi dhaif. Okey, hadisnya dhaif. Meskipun para perawinya thiqah, ya, meskipun para perawinya thiqah. Berkenaan dengan hadis ini dapat dijawab bahawa para perawinya sendiri tidak menyepakati penyebutan lafaz kurang dari 1 kali basuhan. Maknanya kita dapati dalam riwayat, keseluruhan riwayat menunjukkan bahawa perkataan yang menyatakan kurang dari 1 kali basuhan itu ada banyak kekeliruan di situ. Ya, ada banyak kekeliruannya. Jadi, dia kata, kerana hal yang demikiannya, disebutkan, majoriti perawi hanya menyebutkan siapa melakukannya lebih dari 3 kali basuhan. Riwayat yang kita jumpa, yang mana majoriti yang ulama sepakat berkenaan dengan wuduk ini ialah yang sebelah sini. Okey? Yang ini. Tapi kalau yang ini, ada banyak khilafnya. Bahkan hukum hadisnya tadi mursal. Nampak ya? Dhaif hadisnya. Jadi yang majoriti, yang paling kuat ialah bila Nabi kata lebih. Bukan yang kurang ini. Baik, seterusnya kita lihat di situ. Dia jelaskan, demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dalam sahihnya dan oleh perawi lainnya. Anehnya, Syekh Abu Hamid Al-Isfarayini juga meriwayatkan dari sebahagian ulama pendapat bahawa tidak boleh berwuduk kurang dari 3 kali basuhan. Sepertinya dia berpegang pada zahir hadis tersebut. Namun, dia simpulkan di situ, namun hujah ini tertolak kerana sudah ditetapkan adanya ijma' dalam hal ini. Maknanya hujah yang mengatakan bahawa bila wuduk kurang daripada 3 kali, hujah itu tertolak. Okey? Jadi sebab apa? Ini yang ijma'. Disepakati para ulama bahagian yang sebelah sini. Okey? Jadi kita nak ambil yang mana? Yang ni ke yang ni?
Yang ini? Yang ini? Yang lebih? Ha? Tak boleh lebih. Okey, ambil yang tak boleh lebih. Maknanya hadis yang kita pegang berkenaan yang tak boleh lebih. Okey. So yang ini dah tak ada problem dah, settle. Sebab hujah itu ditolak kerana apa? Ia adalah perkara yang bukan menjadi kesepakatan para ulama, bahkan terdapat kekeliruan pada pendapat itu. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Dikatakan bahawa adapun perkataan Imam Malik dalam kitab Al-Mudawwana, aku tidak suka terhadap orang yang berwuduk hanya dengan satu kali basuhan. Sebab nanti ada pula orang mengambil pendapat kata-kata Imam Malik ni kan, sebab Imam Malik ada keluarkan pendapat dia. Imam Malik kata apa? Dia tak suka kalau sekiranya ada orang yang dia berwuduk dengan satu kali basuhan. Dan dia kata begini, kecuali apabila dia sudah mengerti hukumnya. Kalau sekarang ni kita dah belajar, kita dah tahu keadaan itu, boleh saja. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Malik. Jadi, maka di sini tidak ada kesan atau indikasi pasti bahawa beliau mewajibkan membasuh lebih dari satu kali. Wallahu a'lam. Maknanya, apa yang dikatakan oleh Imam Malik itu bukan menjadi satu petunjuk kepada kita. Pendapat dia tadi kan, dia kata, aku tak suka orang yang berwuduk kurang daripada satu kali. Kita tak boleh ambil ia sebagai satu pendapat yang mewajibkan ataupun yang menunjukkan bahawa mesti lebih daripada satu kali itu tadi. Maknanya yang sebelah sini. Okay? So dia kata itu bukan menjadi petunjuk untuk mewajibkan tentang hal yang sebelah sinilah, yang pendapat yang sebelah sini. Baik, seterusnya. Okey, boleh semua? Ada yang ada berada di awan nano? Boleh faham? InsyaAllah ni, InsyaAllah Melayu ke InsyaAllah? InsyaAllah Arab? Ada pula InsyaAllah Arab. Tak, orang kalau orang Melayu InsyaAllah ni dia pasti ke tak pasti tu kan? Harap-harapnya okey ya? Okey? Baik, seterusnya kita pergi kepada perkataan wa tawadda'a aidan marrataini. Dah baca dah tu tadi. Wa kariha. Wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi. Para ulama memakruhkan sikap boros dalam berwuduk. Maknanya sikap bazir ketika kita berwuduk. Dalam hal ini penulis, siapa penulisnya? Iaitu Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah dari jalur Hilal bin Yasaf, salah seorang tabi'in, yang mana dia berkata, dahulu sering dikatakan ada wuduk yang termasuk pemborosan walaupun engkau berada di tepi sungai. Tepi sungai boleh ambil wuduk secara suka-suka juga. Sungai itu airnya macam mana? Mengalir kan? So kita ambil wuduk macam mana? Macam mandi. Mesti sama keadaannya. Tak kira airnya macam bah ke ataupun macam mana keadaan air itu. Sebab tu di sini dia kata para ulama memakruhkan dalam keadaan yang sedemikian. Kerana dia kata ada wuduk yang termasuk pemborosan walaupun engkau berada di tepi sungai. Semakna dengan itu, Ibnu Abi Shaybah juga meriwayatkan dari Abu Darda dan Ibn Mas'ud, demikian pula hadis semakna lainnya, iaitu yang diriwayatkan secara marfu' oleh Ahmad dan Ibn Majah dengan sanad yang dhaif dari hadis Abdullah ibn Amr bin al-As tentang pembaziran air. Baik, ada hadis yang dia tak sebutkan di sinilah, tapi hadisnya dhaif. Diceritakan bahawa ada pada satu masa, siapa namanya? Abdullah ibn Amr bin al-As, dia ceritakan. Ada pada satu keadaan Nabi dia lalu dan dia nampak Sa'ad sedang ambil wuduk. Jadi Nabi tegur. Nabi tegur Sa'ad ini, Nabi kata apa? Ma hazal sarf. Nabi kata pada dia. Nabi tanya pada dia,
pembaziran apakah ini wahai Sa'ad? Nabi nampak dia ambil wuduk, Nabi tanya dia, pembaziran apakah ini wahai Sa'ad? Jadi Sa'ad ni pun dia pelik. Dia tanya Nabi. Faqala afil wudu'i israf. Dia tanya pada Nabi, adakah dalam hal mengambil wuduk itu juga berlaku pembaziran? Sebab Sa'ad ni dia terperanjatlah bila Nabi kata pada dia, kenapa bazir-bazir air macam ini? Ambil wuduk. Jadi Sa'ad ni kata, ambil wuduk pun ada masuk bab pembaziran ke? Dia tanya gitu pada Nabi. Jadi Nabi kata gini kepada dia, na'am, ya. Dalam hal berwuduk juga boleh berlaku pembaziran. Wa in kunta ala nahrin jarin. Walaupun engkau berada di sungai yang airnya mengalir. Nabi kata begitu. Nabi explain kepada dia, walaupun engkau berada pada sungai yang mengalir airnya, tapi kalau engkau ambil dalam keadaan yang berlebih-lebihan, kan, itu dinamakan sebagai pembaziran. Namun hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu tadi. Yang kata dia Ahmad dan Ibn Majah yang diriwayatkan walaupun ia secara marfu' tetapi sanadnya adalah dhaif kerana ada perawi yang dhaif di dalam sanad itu. Baik, kita terus pergi kepada perkataan wa ayyujawizu dan melebihi. Di sini penulis mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah juga dari Ibn Mas'ud. Dia berkata, lebih dari 3 kali basuhan tidak terhitung apa-apa. Maksudnya kalau kita ambil wuduk lebih daripada 3 kali, dia kata tak ada apa-apa pahala pada kali yang keempat itu. Okay, tidak dihitung apa-apa. Kemudian ada pendapat daripada Ahmad, Ishaq dan para perawi lainnya mengatakan tidak boleh menambah lebih dari 3 kali. Dan kita ada pendapat daripada Ibnul Mubarak yang mana dia berkata, aku khawatir pelakunya berdosa. Maknanya kalau ambil lebih daripada 3 kali itu, Ibn Mubarak kata apa? Dia bimbang. Pelakunya itu akan dapat dosa dengan kelakuan itu. Kenapa dapat dosa? Sebab membazir. Membazir ini kawan syaitan. Bila bab syaitan semua tahu, kawan syaitan. Okey. Membazir adalah kawan syaitan. Kan adalah dalam ayat Al-Quran menyebutkan tentang hal yang sedemikian. Dan di sini kita lihat ada pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Aku tidak suka seorang yang berwuduk menambah lebih dari 3 kali basuhan. Namun jika seseorang menambahkannya, aku tidak memakruhkan hal itu. Jadi dia jelaskan di sini maksud daripada perkataan Imam Asy-Syafi'i itu tadi, maksudnya tidak mengharamkan perbuatan itu. Kerana perkataan beliau rahimahullah, iaitu perkataan Imam Asy-Syafi'i, aku tidak suka menunjukkan kemakruhannya. Inilah pendapat yang paling sahih menurut ulama-ulama Syafi'iyah, yakni hukumnya makruh tanzih, iaitu mendekati hukum boleh. Walaupun dia makruh tetapi boleh sahaja, tak menjadi masalah. Sebagaimana pendapat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Okey, maknanya lebih lenient sedikit. Tak macam tadi Ibn Mubarak kan? Mubarak dia tegas, pendapat dia tegas. Baik, Ad-Darimi menceritakan sekelompok orang dari mereka, iaitu kalangan Asy-Syafi'iyah ataupun kalangan mazhab Syafi'iyah ini, yang berpendapat bahawa membasuh lebih dari 3 kali dapat membatalkan wuduk. Ya, so di sini ada juga pendapat yang lebih keras, yang mengatakan kalau siapa ambil wuduk lebih daripada 3 kali itu tadi, dia boleh membatalkan wuduk itu. Kerana apa? Mereka mengkiaskan hal ini sebagaimana halnya menambah sesuatu dalam solat. Dia tambah sesuatu dalam solat, dia sengaja tambah sesuatu dalam solat secara sengaja, maka itu boleh membatalkan wuduk. Namun dia kata begini, tetapi pendapat ini boleh kita kategorikan sebagai kias yang batil, salah. Sebab wuduk dengan solat tak sama. Ya, wuduk dan solat tak sama. Yang mana dia kata, sebab jika demikian, dengan menyatakan membasuh lebih dari 3 kali itu haram atau makruh,
Bererti kalau kita memperbaharui atau mengulangi wuduk menjadi tidak dianjurkan sama sekali. Ini pendapat daripada Ad-Darimi lah. Ya, dia kata, kalau kita nak kata orang yang buat dia berwuduk lebih daripada 3 kali, maksudnya masuk pada yang keempat kali, kita kata wuduk dia batal. Macam mana kalau orang yang memperbaharui wuduk dia, yang dia renew balik wuduk dia? Bukankah itu menunjukkan lebih daripada 3 kali kan? Betul tak? Jadi dia kata ini adalah kias yang batil, iaitu kias yang salah. Sebab tak kena bila nak ambil hal itu dengan sebagaimana kita dalam solat kita. Sebab kalau dalam solat memang kita tak boleh sengaja-sengaja nak tambah tu kan? Boleh tak tiba-tiba tambah 4 rakaat untuk solat subuh? Sukalah solat subuh ni. Bukan senang nak bangun solat subuh ni. Tambah 4 rakaat. Boleh? Tak boleh. Maknanya kita buat sesuatu yang batil. Sesuatu yang salah. Ya, tak menepati sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan. Jadi di sini dikata tak boleh kita nak samakan solat dan wuduk. Walaupun wuduk itu adalah sebahagian yang kita kata masuk pada solat. Jadi kalau dikiaskan begitu, Ad-Darimi kata apa? Ia adalah pendapat yang batil. Baik, dalam pada itu di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri terjadi perbezaan pendapat mengenai batasan bila tidak dibolehkannya menambah lebih dari 3 kali basuhan. Jadi ada pendapat-pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah yang mana mereka ni tetapkan bila sebenarnya tak boleh untuk kita tambah 3 kali basuhan. Dan pendapat ini ada banyak. Disenaraikan di kitab kita ni ada 4. Ada 5. Ada 5 pendapat. Jika kita lihat kepada pendapat yang pertama, kan diberikan penjelasannya adalah sebagaimana berikut. Menurut pendapat yang sahih, ini dikata pendapat yang paling sahih. Bila masanya kita tak boleh tambah wuduk tu tadi kan menjadi 4 kali basuhan, dia kata apabila kita berwuduk ketika hendak mengerjakan solat fardu atau solat sunat dengan wuduk tersebut. Ini pendapat yang paling sahih. Ya, maknanya kalau untuk perkara-perkara lain boleh dia kata. Kalau untuk nak ambil nak baca Al-Quran, apa kan kita ada keadaan-keadaan contoh masa kita nak tidur ke apa kan. Ini ada keadaan-keadaan yang mana kita ambil wuduk. So dia kata yang tak boleh kita tambah jadi 4 tadi kan hanya pada solat fardu dan juga solat sunat. Kalau kita pergi kepada pendapat yang kedua, pendapat kedua kata apa? Tidak boleh apabila dia hendak mengerjakan solat fardu sahaja. Dan keadaan tadi, bila kita tambah untuk solat sunat, boleh. Itu pendapat yang kedua. Okey, pendapat kedua kata boleh. Kalau kita masuk kepada pendapat yang ketiga, dia kata gini, ada yang mengatakan seperti di atas. Maksudnya, boleh tak boleh apabila dia hendak mengerjakan solat fardu sahaja, lalu dia tambah dengan apabila hendak melakukan sujud tilawah, sujud syukur dan menyentuh mushaf iaitu Al-Quran. Dan yang keempat, ada yang mengatakan tidak dibolehkan berwuduk dengan 4 kali basuhan ataupun lebih daripada 3 terhadap seluruh amalan yang mengharuskan kita berwuduk terlebih dahulu. Dan ini lebih luas. Okay, pendapat keempat kata semua. Kalau kita nak buat sesuatu yang memerlukan kita berwuduk, semua tu tak boleh kita tambah. Jadi 4 kali basuhan. Dan kalau kita lihat kepada pendapat yang kelima, ada yang tidak membolehkannya apabila terdapat jangka waktu yang agak lama. Sebab biasanya waktu itu telah membatalkan wuduk seseorang. Ini dia pelik sikit. Ada kata maksudnya macam inilah. Kalau kita subuh tadi kan, nak masuk zuhur jauh tak waktunya? Lama kan jangka waktunya? Jadi bagi dia, kalau kita berwuduk solat subuh tadi, kemudian kita nak tunggu nanti, nak gunakan wuduk tadi untuk solat zuhur.
Kalau dalam untuk ini, bagi dia tak boleh kita wuduk lebih daripada 4 kali. Ni suka sikitlah pendapat dia. Tapi pegang sajalah pendapat yang paling sahih itu tadi, senang. Okey, kita ada 5, pegang saja pendapat ulama Syafi'iyah yang paling sahih itu tadi, iaitu pertama dia kata tak boleh kita ni wuduk yang kita tambah tu kan jadi 4 kali basuhan ketika kita nak solat fardu ataupun solat sunat. Okey, yang selebihnya itu kata kalaulah kita tiba-tiba ke apa kan terlebih basuhannya boleh sahaja, tidak menjadi masalah. Baik, berbeza dengan pendapat ulama Hanafiyah. Tadi pendapat ulama Syafi'iyah. Okey? Tapi jangan risaulah, ni semua mazhab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tak terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebahagian ulama Hanafiyah dalam masalah ini dia kata apa? Dia kembali kepada keyakinan kita. Keyakinan kita bagaimana? Jika orang yang berwuduk dia yakin basuhan tambahan lebih dari 3 kali itu adalah sunnah, maka dia telah keliru dan jatuh dalam ancaman. Maknanya ancaman apa? Yang buat aniaya itu tadi. Kan tadi Nabi sebutkan yang buat aniaya itu tadi. Ataupun dia buat perkara yang buruk. Dengan syarat dia yakin, ni sekarang ni saya nak wuduk, saya tak nak buat 3 kali. Saya nak lebihkan. Setiap anggota wuduk saya nak lebihkan 4 kali. Contoh begitu. Okey? Jadi biasa kita ambil wuduk contoh tangan kan, kita basuh 3 kali. Tapi keyakinan kita, saya nak buat 4 kali lah sebab 4 kali itu sunnah. Dia kata gitu. Okey? Jadi mazhab ataupun dalam ulama Hanafiyah dia kata, kalau orang tu dia yakin sedemikian, yang mana dia memang sengaja, dia buat 4 kali tu tadi kan, dia yakin itu adalah sunnah. Dia kata, masuk pada ancaman tu tadi. Yang mana Nabi kata apa? Faqad asa'a wa zalama. Dia telah buat satu perkara yang buruk dan juga telah buat perkara yang menganiaya. Okey? Baik. Tapi dia kata jika dia tidak meyakininya, maknanya dia buat tadi bukan sebab dia yakin yang kali keempat itu adalah sunnah. Dia kata apa di sini? Bererti tidak ada sanksi, tak ada hukum tadilah yang Nabi sebutkan tentang orang tu tadi. Apa pun baginya atas penambahan tersebut. Bahkan seandainya dia menambahkan lagi setelah basuhan yang keempat dan seterusnya, tidak ada cela atasnya. Terlebih lagi jika niatnya adalah melakukan ketaatan berdasarkan hadis al-wudu'u 'alal wudu'i nurun. Wuduk sesudah wuduk adalah cahaya. Jadi saya katakan hadis ini lemah, iaitu saya di sinilah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kritiklah, dia kata hadis al-wudu'u 'alal wudu'i nurun, hadis ini adalah lemah. Barangkali Al-Bukhari pun telah mengisyaratkan riwayat ini. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan pada awal pembahasan tafsir surah Al-Ma'idah, insya-Allah. Lambat lagi lah tu ya. Tapi yang penting ialah kita kata hadis yang diguna pakai untuk pendapat ulama Hanafiyah yang kedua itu tadi, yang dia kata al-wudu' alal wudu'i nur, itu adalah hadis yang lemah. Baik, jadi kita lihat ya, saya nak simpulkan dengan satu keadaan yang mana juga disimpulkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pada perbincangan yang mana lebih kita basuh anggota wuduk kita ini lebih daripada 3 kali. Jadi dia kata begini, okay, dalam hal ini terdapat kondisi ataupun keadaan yang mana dikecualikan membasuh lebih dari 3 kali. Ada keadaan-keadaan yang dikecualikan. Maksudnya boleh kita buat lebih daripada 3 kali itu. Jadi dia jelaskan begini, apabila seseorang tahu ada bahagian dari anggota wuduknya yang belum tersentuh oleh air dalam sekian kali basuhan itu atau dalam sebahagiannya, maka di sini dia cukup membasuh bahagian anggota wuduk yang belum tersentuh air tadi. Boleh faham? Contoh, saya bagi contoh begini. Kita kalau basuh kaki kita sampai mana? Buku lali. Mata kaki ke buku lali? Kedua-dua boleh perkataan tu? Dua-dua sama Mata kaki buku lali Saya takut salah penggunaan ayat tu. Kita basuh kaki sampai ke buku lali kan? Al-Ka'bain dalam Al-Quran sebut. Sampai ke buku lali kita.
Pertama kali kita basuh, tak kena buku lali tu. That's why kita basuh kali kedua. Ini kenapa ya? Hikmahnya kita boleh basuh sampai 3 kali. Lepas tu kita basuh 2 kali, tak kena lagi. Kita basuh yang kali ketiga, tak kena juga. Kita masuk kali yang keempat, baru kena buku lali kita. Dalam keadaan ini, dibolehkan. Sebab apa? Kita nak sempurnakan ya, wuduk itu tadi supaya kena anggota wuduk yang perlu kita kenakan air tersebut. Jadi sebab tu dia kata untuk kondisi itu, untuk keadaan itu dikecualikan keadaannya. Tadi kita tambah tak tadi? Tambah tak? 4 kali. 4 kali kan kita tambah kan? Yang maksud saya ialah kali yang keempat kita tambah. Kenapa kita tambah untuk kali yang keempat? Kerana masa pertama kali, kedua kali, ketiga kali kita berwuduk, dia tak kena tadi pada anggota wuduk yang kita inginkan tu tadi. Sebab tu kita buat kali yang keempat. Jadi di sini disimpulkan, untuk keadaan yang sedemikian boleh, tak jadi masalah. Kita tak kata dia buat satu perkara yang menzalimi ataupun yang buruk tadi. So begitulah keadaannya. Ya, jadi faham ya? So sebab kadang-kadang pun kita fahamlah bila masa kita berwuduk kadang-kadang ada tak kena kan. Sekali tutup tangan, tak sampai. Tiba-tiba masa yang pertama kali sampai sini saja. Kita katakan, tak boleh, mesti sampai sini kan. Lengan kan, habis kan. Lepas tu kita, tak kena lagi. Kita buat tak kena lagi, ni bila nak game. Tapi janganlah sampai sengaja tak kena kan. Ya, jangan sampai kita sengaja tak kenakan kerana apa nak buat sampai 4 kali tu. Tiba-tiba tak payah. So Sakinah kata kalau tak kena boleh kan. Tak kena boleh. Bukan saya kata di Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia jelaskan kat sini. Maknanya kita ni janganlah pula sengaja. Seboleh mana, sebab apa kita nak elakkan pembaziran air. Kena ingat itu. Sebab kita tidak mahu tergolong di kalangan orang yang membazir. Jadi seboleh mana bila kita wuduk pada basuhan yang pertama kali itu, pastikan ia adalah wuduk yang betul-betul kena pada anggota wuduk yang diinginkan. Supaya bila kita buat untuk kali kedua, kali yang ketiga, ia jadi satu yang sunnah untuk kita. Okey, jelas ya? Baik, seterusnya kita lihat di sini. Maka di sini dia cukup membasuh bahagian anggota wuduk yang belum tersentuh air tadi. Akan tetapi apabila kondisi tersebut terjadi setelah dia berwuduk, yang ketika itu tiba-tiba muncul keraguan, maka kondisi ini tidak dapat dikecualikan. Yang demikian itu untuk menghindari agar kondisi tersebut tidak menyirit seseorang kepada perasaan was-was yang tercela. Baik, tapi Imam Ibn Hajar dia jelaskan begini. Kalau kita dah habis wuduk tu semua kan, dah keluar daripada bilik wuduk tu, tiba kata, tadi macam tak kena lah. Tadi macam tak kena lah tadi kan. Aku ambil wuduk muka tak basuh mulut tak kena. Contoh kata kan. Boleh ke mulut tak kena? Agak-agak lah. Sebab kadang-kadang was-was ni daripada syaitan ya. Syaitan ni dia suka cocok kita. Untuk was-was tu. Padahal kita tahu kalau wuduk muka mestilah kena kan. Tapi ada orang begitu, saya tak nafikan. Ya. So di sini dia kata kalau untuk keadaan yang sedemikian, kita tak berikan pengecualian tu tadi. Apa yang dia dah wuduk tu, itulah yang dia wuduk. Sudah. Tak perlu nak ulang balik wuduknya. Untuk mengelakkan kita ni berada pada keadaan yang was-was yang teruk. Untuk mengelakkan hal yang sedemikian. Jadi kalau kita rasa-rasa tadi macam tak kena je, tapi dah habis, dah sempurna, dah wuduk tu dah keluar dah. Sudah. Mudah-mudahan ya sah wuduknya. Jangan kita dihantui oleh was-was itu tadi. Sebab nanti kalau kita terbiasa dalam keadaan yang sedemikian, bimbang, dia akan jadi penyakit untuk diri kita. Ya, ini sebabnya kenapa dia kata tak perlu lagi. Ataupun keadaan itu tidak memerlukan kita untuk ulang balik wuduk kita. Okay, saya harap jelas ya perbincangan pada pagi ini. Okay, Alhamdulillah selesai kita bab kita yang pertama untuk perihal wuduk itu tadi. InsyaAllah Allah berikan kemudahan ya untuk kita faham perbincangan yang telah kita paparkan tadi ataupun telah kita bahaskan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan pada diri kita untuk terus-terusan mengikuti kuliah ini
harap-harap jangan lepas ni, susah betul lah kuliah ni. Syahid semuanya. Faham tak? Semua dah susah betul lah kuliah wuduk ni, ada macam-macam pendapat. Okey, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dengan kekuatannya untuk lebih memantapkan lagi kefahaman kita, dan mudah-mudahan Allah juga berikan kepada kita dengan kesihatan untuk terus-terusan ikuti kuliah ini sehinggalah ke akhirnya. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.